Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faiz bin Sulaiman, 275250. Hari ini saya nak membentangkan satu tugasan tentang pembinaan negara bangsa ikut perspektif Malaysia. Pembinaan negara bangsa merupakan matlamat utama bagi sesebuah negara dan boleh dianggap sebagai kemuncak kejayaan bagi sebuah negara pentadbiran serta rakyatnya. Menurut Hague, bagi membentuk negara bangsa, sesebuah negara itu perlu melalui 4 peringkat terlebih dahulu, iaitu bina negara, bina bangsa, penyertaan rakyat dan pengagihan nilai-nilai murni dalam masyarakat. Pembentukan negara bangsa merupakan satu perjuangan yang masih belum selesai. Usaha inisiatif ke arahnya mula digerakkan selepas peristiwa hitam 13 Mei. Dan matlamatnya lebih jelas apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad menekankan keperluannya semasa memperkenalkan Wawasan 2020 pada 1991. Pahit untuk ditelan, tetapi itulah kebenarannya. Negara bangsa masih jauh untuk direalitikan kerana kita masih dihantui pelbagai permasalahan yang bersifat berkauman walaupun setelah negara mencapai kemerdekaan lebih 6 dekad. Antara itu, isu negara dan bangsa Malaysia masih menjadi wadah yang kerap didebatkan oleh ahli politik, golongan akademik dan rakyat biasa. Mengapa masih gagal? Salah satu puncanya yang dapat saya terangkan adalah kerana kegagalan kita menjadi seorang warga negara yang menghayati, memahami dan menerima sejarah pembentukan negara ini secara sepenuhnya. Untuk masa ini dan masa akan datang, pembentukan negara Malaysia boleh mengandungi dari berbagai komponen, iaitu yang pertama, komponen tentang pengajian tamadun. Sejarah umat manusia telah menunjukkan jatuh bangun pelbagai peradaban, tentang pentingnya agama besar dunia serta tentang kebangkitan intelektual dalam pelbagai zaman dan tamadun. Hari ini kita berada di dunia yang penuh dengan kepelbagaian dan justru itu pemahaman dan penghayatan agama dunia khususnya Islam dan tamadun besar lain menjadi lebih penting untuk mendorong semangat humanisme, perpaduan dan saling penggayaan di kalangan umat pelbagai kepercayaan agama. Seterusnya, komponen tentang globalisasi, negara bangsa dan pembinaan bangsa. Pentingnya khusus sedemikian memang sudah nyata memandangkan hubungan simbiotik yang tidak terelakkan di antara globalisasi di satu pihak yang menjelaskan negara bangsa dengan negara bangsa serta tugas mendesak pembinaan bangsa di pihak lain. Khusus sedemikian harus menggunakan pendekatan perbandingan dan sejarah, iaitu di samping meneliti pengalaman Malaysia, kita juga mempelajari pengalaman negara-negara lain dan menarik perbandingan dengannya. Seterusnya, komponen tentang budaya, nilai, identiti dan gender. Komponen ini dapat membantu pelajar memahami dan menghayati kekompleksian kepelbagaian budaya dan isu gender serta tentang persoalan identiti, nilai dan etika. Khusus demikian menjadi lebih penting memandangkan masyarakat Malaysia yang pelbagai etnik dan budaya, tentang pentingnya peranan lelaki dan perempuan dan peranan nilai dan etika dalam kehidupan manusia. Yang keempat, komponen tentang teknologi dan masyarakat. Tujuannya ialah untuk menunjukkan saling hubungan di antara teknologi dengan masyarakat. Bagaimana teknologi boleh menjadi pembangkit perubahan sosial dan bagaimana perubahan sosial pula boleh mendorong inovasi dan reka cipta teknologi. Seterusnya, komponen tentang pemikiran kritis dan kreatif. Tujuannya ialah untuk menggalakkan pemikiran yang lebih kritis dan kreatif, semangat ingin tahu dan pemecahan masalah, reka cipta dan inovasi serta semangat yang dapat mengatasi watak atau minda tertawan. Seperti komponen disarankan di atas, mungkin dapat menjadi semacam kawalan ke atas senario yang begitu terpacu oleh set nilai kuasa pasaran. Dengan cara ini,
kita boleh menyumbang secara positif untuk memastikan kita dapat terus-menerus memainkan peranan sejarahnya yang tidak lekang dek masa, iaitu menjadi pemelihara dan penjana kemajuan ilmu, peradaban serta nilai-nilai murni yang berkaitan dengannya bagi mengukuhkan pembinaan negara bangsa. Okay, akhir sekali, kesimpulannya, bagi sebuah negara berbilang kaum, integrasi nasional serta menjadi sesuatu yang rumit, tetapi matlamat itu tidak mustahil untuk dicapai jika semua rakyat Malaysia mempunyai kesedaran, menghayati sejarah, menyedari kedudukan diri dan meletakkan kepentingan negara adalah keutamaan. Apabila semua rakyat beradab pada sejarah negara, sedarlah bahawa kita sedang semakin mendekati negara bangsa yang diidamkan. Itu saja penerangan daripada saya tentang tugas saya ini. Sekian, terima kasih.